Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Ogos bersama saya Aziz Arifin dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Ibu kandung tomboy dera budak 7 tahun. Juga ambulans bawa jenazah terbalik. Laporan malam ini kami mulakan dengan perkembangan banjir di Shah Alam. Beberapa kawasan sekitar di Seksyen 13 ditenggelami air sehingga paras betis susulan hujan lebat sejak jam 3 petang tadi. Antara kawasan terjejas akibat hujan lebat membabitkan laluan bulatan stadium menghala ke Pangsapuri Acapella, persimbangan lampu isyarat berhampiran Surau Munawarah, lampu isyarat Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah dan Jalan MSU Lama dan kawasan sekitar Pangsapuri Perdana. Terdahulu, rakaman video netizen di beberapa lokasi di Seksyen 13 mula dinaiki air tersebar di media sosial. Bagaimanapun, keadaan dilaporkan semakin terkawal sekitar jam 6 petang tadi kerana hujan sudah berhenti dan laluan berkenaan masih boleh dilalui. Ibu kandung dan rakan serumahnya yang berperwatakan lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas dua pertuduhan menganiaya dan mengabai seorang kanak-kanak lelaki 7 tahun di Pasir Gudang Julai lalu. Tertuduh Nurul Ashikin Muhammad Zahid, 27 tahun dan warga Singapura Awin Chua, 30 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Mengikut kertas pertuduhan, mereka secara bersama mencapai niat, mengabai dan menganiaya sehingga mendatangkan kecederaan fizikal kepada mangsa. Perlakuan itu dilakukan di sebuah kediaman di Bandar Layangkasa pada 1 Julai hingga 9 Ogos lalu. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Diana Zubir. Manakala tertuduh diwakili Peguam Abdul Rahim Ali, Jihad Syahidah Nadia Zakaria dan Nur Hazina Zurin Jaslin. Mahkamah membenarkan Nurul Ashikin diikat jamin RM15,000. Manakala Awin Chua yang bekerja kilang di Singapura dibenar ikat jamin RM20,000. Hakim menetapkan kedua-dua tertuduh perlu lapor diri di balai polis setiap bulan serta tidak mengganggu mangsa sepanjang tempoh kes berjalan. Kes disebut semula 27 September depan bagi mendapatkan laporan kesihatan. Insiden tersebut sebelum ini tular di media sosial memaparkan jiran menyerbu kediaman tertuduh selepas beberapa hari mendengar kanak-kanak terbabit menangis. Polis menyerahkan kertas siasatan kes 7 remaja yang disyaki memukul seorang remaja lelaki di Taman Bestari Indah 9 Ogos lalu kepada Pejabat Pendakwa Raya. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raub Selamat berkata, siasatan pihaknya sudah dilakukan terhadap semua suspek yang berusia 14 hingga 17 tahun itu selepas mereka direman 2 hari sejak semalam. Terdahulu tular sejak kemarin video seorang remaja dipukul 7 suspek. Bagaimanapun, kejadian dipercayai sudah berlaku pada 9 Ogos lalu kira-kira jam 3 petang. Dan 2 hari lepas, 7 remaja lelaki dan seorang warga asing itu ditahan antara jam 5.30 petang sehingga 9.34 malam dalam 6 serbuan di Johor Bahru. Mereka kemudian direman 2 hari sehingga hari ini. Hasil siasatan awal mendapati suspek utama tidak berpuas hati dengan mangsa yang juga remaja lelaki berusia 15 tahun selepas dipercayai berkawan dengan teman wanitanya. Akibat cemburu, mangsa dipukul, ditendang, disepak, dipijak dan ditumbuk suspek utama dan kumpulannya. Kes itu kemudian disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Sementara itu di Kelantan, seorang remaja lelaki parah apabila perutnya tertusuk buluh. Insiden berlaku selepas mangsa yang menaiki motosikal merempuh sebuah pacuan 4 roda dengan muatan buluh yang berada di tepi jalan. Kejadian sekitar jam 9.30 malam itu berlaku di Jalan Gua Musang Jeli atas Jambatan Pulau Setelu.
Mangsa Muhammad Ammar Hazriq Zuhan, 13 tahun, merupakan pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bendahara. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Sik Chun Fu berkata, mangsa tertusuk buluh sepanjang 2 meter sebelum dikejarkan ke Hospital Gua Musang oleh orang awam untuk rawatan. Remaja itu kemudiannya dirujuk ke Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Kerai. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Siasatan lanjut masih dijalankan dan orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian tersebut boleh menghubungi bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik di talian 09 9121 222 atau pegawai penyiasat di talian 019 971 0979. Sebuah ambulans membawa pesakit yang telah meninggal dunia terbalik apabila dirempuh sebuah kenderaan pikap. Kemalangan berlaku di kilometer 1 Jalan Cukai Air Putih berampiran persimpangan lampu isyarat dekat Majlis Perbandaran Kemaman hari ini. Dalam insiden sekitar jam 10.45 pagi itu, pemandu ambulans terbabit berusia 37 tahun mengalami kecederaan ringan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, pembantu perubatan berumur 27 tahun yang turut berada di dalam ambulans itu pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Beliau berkata sewaktu kejadian, ambulans membawa seorang pesakit berusia 55 tahun ke Hospital Kemaman. Namun pesakit yang nazak itu meninggal dunia ketika berada dalam ambulans berkenaan. Bagaimanapun ketika di lokasi kejadian, ambulans tersebut dirempuh sebuah kenderaan pikap jenis Mitsubishi yang dalam perjalanan ke Teluk Kalong, Kemaman. Hanyan berkata siasatan awal mendapati kenderaan pikap itu membelok ke kanan sebaik lampu isyarat hijau dan gagal mengelak ambulans terbabit dari arah Air Putih. Beliau berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 4 nelayan di Johor mendakwa pihak berkuasa Singapura sengaja mencetuskan provokasi dengan melanggar jaring udang yang dipasang mereka di kawasan perairan Selat Tebrau pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 7 pagi berhampiran jambatan link kedua di Iskandar Puteri itu, sebuah bot berkuasa negara jiran didakwa tiba-tiba melanggar jaring berkenaan sehingga rosak selepas ianya tersangkut pada kipas bot. Nelayan Kampung Pendas Faizal Wahid 42 tahun berkata, tindakan yang tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja menyebabkan para nelayan terpaksa menanggung kerugian hampir RM1,000 untuk membaiki jaring, malah turut mengakibatkan mereka tidak dapat menjaring udang untuk mencari punca rezeki dalam masa terdekat. Dia dah tahu saya mengenai jaring, tapi dia datang, dia langgar saya punya jaring. 3 propeller kipas dia yang kena. Habis jaring. Lepas tu dia tunjuk bawa masuk Singapura. Habislah jaring. Saya ada tanya dia, kenapa langgar? Dia kata tak perasan. Dia kata. Tapi dia kan kapten. Kapten pengalaman tinggi pun. Dia tahu orang mengenai jaring, mesti jaring tu timbul. Belum tenggelam. Tapi dia lalu juga. Menurutnya, tindakan biadab itu bukan pertama kali berlaku terhadap nelayan setempat, malah dia juga pernah dihalau dengan kata-kata kesat semasa menjaring udang di perairan itu Oktober tahun lalu. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Iskandar, Datuk Panda Ahmad berkata beliau kesal dengan tindakan itu dan menyifatkan sebagai provokasi bagi menakutkan nelayan tempatan. Tambahnya, satu laporan polis juga dibuat kumpulan nelayan terbabit di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Iskandar Puteri. Kita mengharapkan kerajaan Johor ni, khasnya kerajaan federal lah, Wisma Putra ni melihat isu ni bukan kerana nilai jaring yang kehilangan oleh pihak nelayan yang jumlah tak sampai 1,000, tetapi dari segi kedaulatan perairan kita. Supaya kita ni jangan take for granted tentang isu perairan. Ini baru Singapura punya Coast Guard. Kalau daripada Indonesia punya ataupun yang lain pendatang dan sebagainya, dan ini akan mendatang mudarat kepada kerajaan Johor.
pesawah di Kuala Kurau dan Parit Buntar sedih ekoran lebih 2,500 hektar sawah yang diusahakan mereka tidak dapat dituai musim ini kerana masalah tanah lembut. Menurut pesawah, keadaan itu menyebabkan ada antara mereka yang terpaksa membiarkan padi yang masak rosak menyembah bumi apabila jentera menuai tidak dapat digunakan. Penantian mereka selama 6 bulan untuk mendapat hasil hanya sia-sia kerana padi tidak dapat dituai sepenuhnya akibat tanah menjadi lembut sehingga menyebabkan jentera menuai terbenam. Okey, pada tahun lepas perkara yang sama hampir berlaku, tapi orang kata masih boleh diselamatkan lagi. Tapi pada tahun ini memang paling teruk dalam sejarah. Sepanjang 20 tahun saya usahakan sawah padi, yang ni yang paling teruk. Punca tanah lembut tu? Okey, punca kejadian tanah lembut ni dia sebenarnya daripada sistem perparitan yang pertama. Yang kedua ialah disebabkan hujan lebat berterusan selama 2 hari semasa raya haji tadi. Itu yang menjadi punca tanah semakin lembut. Menurut Syaiful Syahrin, dia yang mengusahakan lebih 3 hektar sawah padi pada musim ini terpaksa berputih mata melihat hasil tanamannya mereput tidak dapat dituai. Katanya kos RM100 sehari untuk mengupah penduduk menuai secara manual juga menyebabkan dia menanggung kerugian yang banyak. Bagi yang bergantung rezeki sepenuhnya kepada sawah pula, mereka berikhtiar juga menuai sendiri secara manual walaupun mengambil masa yang lama. Dengan kudrat sendiri dibantu ahli keluarga, Saidin Mastur berulang ke sawahnya setiap hari menuai padi dikumpulkan dan dileraikan. Bila kerak kepala tu masa ada panjang lah, susah lah. Penat jugalah buat kerja. Yang ini pun ambil dekat masa sebulan ni cik ambil ni. Baru boleh siap sikit-sikit kan. Panggil mesin air rumah barulah ni. Maksudnya apa? Padi potong manual, upah orang. Lepas tu panggil mesin untuk buat dia. Buat. Maksudnya relaikan padi di rumah? Relaikan padi di rumah, betul. Kalau tak buat, masih rugi sana? Rugi banyak lah. Sayang padi kat bendang kan, kalau tak ambil langsung kan. Sementara itu, Ketua Unit Pesawah Parit Abbas, Ishak Yunus pula berkata, perbincangan dengan beberapa pihak berkaitan telah dibuat bagi mengenal pasti beberapa langkah untuk memulihkan semula keadaan tanah sawah. Kalau banyak rugi, pasal padi tak boleh ambil. Padi ada, hasil tak ada. Pengusaha-pengusaha mengadu pada saya, tolong minta bantuanlah kepada agensi yang terlibat. Perkara ini saya dah panjangkan kepada pengarah LPP atau pengarah AIDA sendiri. Tambahnya, ketika ini antara langkah drastik yang perlu dilakukan adalah penyelenggaraan sistem perparitan di dalam dan di luar lot agar air dapat dikeringkan sepenuhnya apabila musim menuai. Durani Iman derita sakit kronik. Alhamdulillah bertemu kembali. Kerajaan Kelantan yang baru dibentuk akan mengukuhkan hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan menerusi pendekatan matang dan sejahtera demi kemakmuran rakyat negeri ini. Menteri Besar Datuk Nasruddin Daud berkata ia selaras dengan semangat federalisme yang mementingkan hubungan kerajaan dengan kerajaan ataupun G2G. Apa yang penting ialah konsep musyawarah merupakan asas kekuatan kepada kerajaan ini. Saya juga yakin hubungan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan kekal kukuh dengan semangat federalisme yang mana kita kerajaan negeri sentiasa mengambil pendekatan matang dan sejahtera dalam hubungan G2G demi kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas memulakan tugas sebagai Menteri Besar Kelantan yang baharu secara rasmi selepas dilantik ke jawatan itu petang semalam. Terdahulu, beliau meletakkan ibu jari pada mesin perakam waktu pada jam 8.30 pagi sebagai simbolik melaporkan diri di pejabatnya di bangunan Mabna di Kompleks Kota Darul Naim Kota Baru hari ini. Datuk Nasruddin adalah Menteri Besar Kelantan ketiga selepas PAS mengambil alih Kelantan pada 1990.
Sistem perundangan di negara ini wajar ditambah baik dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, Jaib, Datuk Dr. Zulkifli Ali Al-Hafiz, dalam konteks Mahkamah Syariah, perkembangan dan penambahbaikan mengenainya juga penting agar sistem kehakiman syariah dapat terus diperkasa. Jadi maknanya sama ada Mahkamah Syariah ataupun institusi agama perlu melihat balik undang-undang yang sedia ada dan perlu dikaji dan juga diteliti, dan kalau perlu membuat suatu perubahan, maka undang-undang tersebut perlu diteliti untuk diubah supaya undang-undang tersebut memberi kekuatan kepada agama ataupun peraturan yang ada pada kita. Tambah beliau, Mahkamah Syariah dan pihak berwajib seperti agensi agama perlu meneliti perkara-perkara yang boleh menjadi kelemahan kepada undang-undang sedia ada supaya tidak berlaku sebarang masalah apabila timbul sesuatu isu. Ujian berganda. Sepasang suami isteri yang baru kehilangan anak bongsu kini membesarkan anak keduanya yang menghidap kecacatan di dalam jantung dan paru-paru dalam serba kekurangan. Namun Muhammad Fairuz Hamzah dan Juniza Ibrahim terus tabah dan harus kuat demi anak-anak mereka. Jelas Juniza, anak keduanya, Durani Iman Muhammad Fairuz, 7 tahun, mengalami penyakit itu sejak lahir dan terpaksa menggunakan bantuan oksigen ketika waktu tidur. Namun, dia juga terpaksa menggunakan portable oksigen jika terlalu penat yang membuatkan muka dan badannya menjadi biru. Macam dia mudah letih, cepat biru, cepat penat, macam itulah. Tak samalah macam kanak-kanak yang normal lain. Cabaran tak sebagai seorang ibu untuk membesarkan anak macam ni? Memang sangat-sangat mencabar sebab kita ada anak istimewa nak kena jaga kan. Memang sangat-sangat istimewa. Memang sangat inilah. Tak tahu nak gambarkan macam mana. Juniza yang sepenuh masa menjaga Durani Iman redha dengan ujian itu dan terus bersemangat untuk menjadi ibu terbaik untuk anaknya. Sementara itu, Muhammad Fairuz Hamzah yang hanya bekerja sebagai pemandu lori berkata pada 30 Julai lalu, anak ketiganya Damia Maisarah yang berusia 3 tahun 6 bulan meninggal dunia akibat kanser otak tahap 4. Walaupun sedih, namun mereka sekeluarga perlu terus kuat dan tabah menjaga 2 lagi anak termasuk Durani Iman. Memang mencabar bagi saya, tapi saya pun kata golongan B40 kan, dia tak macam gaji saya pun cukup, kata cukup untuk membesarkan untuk isteri saya dan anak-anak yang anak-anak istimewa ni. Dan kalau daripada pendapatan tu saya ada buat sampingan lah. Saya ada buat sampingan buat Grab food. Kita tak tahu kan ajiban tu kan, daripada sudut kita tak nampak daripada kuarter doktor tengok, oh anak saya macam ni, kakak macam ni. Tapi ajaiban tu ada, memang tersilit saya, ada keajaiban untuk dia sembuh seperti untuk kanak-kanak lain. Orang ramai yang ingin membantu bagi meringankan beban keluarga ini boleh menyumbang ke nombor bank simpanan nasional 05991-100-222-04-4. Pulau Hawaii terbakar. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke laporan luar negara. 27 terbunuh manakala lebih 100 cedera dalam pertempuran yang meletus di Tripoli. Manakala lebih 234 keluarga dipindahkan dari kawasan bergolak, 3 hospital medan ditubuhkan untuk merawat mangsa yang cedera.
Pertempuran meletus di Tripoli antara Brigad 444 dan pasukan pencegahan khas Berikutan Penahanan Komander 444 Brigad. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pertempuran dihentikan apabila puak yang bertelagah bersetuju untuk melaksanakan genjatan senjata dengan usaha Perdana Menteri dan golongan berpengaruh Tripoli. Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Bibah mengeluarkan arahan untuk membayar pampasan kepada orang awam bagi harta benda yang rosak. Libya menyaksikan keganasan dan ketidakstabilan sejak kejatuhan pemimpin Muammar Gaddafi pada 2011. Angka kematian akibat kebakaran Hawaii meningkat kepada 101. Gubernur Josh Green berkata pihak berkuasa meningkatkan liputan kawasan pencarian kepada 27%. We have a large force of people here on the ground. We now have 416 people from FEMA, 273 specifically from the National Guard as well, 185 in the emergency response with 20 dogs, finding those who have suffered. 101 lives have now been lost. Pada Isnin, Maui County dalam kenyataan media berkata jumlah kematian kebakaran hutan telah meningkat kepada 99 selepas pihak berkuasa melakukan pencarian di 1/4 wilayah pulau itu. Kebakaran hutan berlaku pada 8 Ogos di beberapa kawasan di Maui dan pulau berhampiran Hawaii ketika cuaca kering yang diburukkan lagi dengan angin kencang di bawah taufan Dora. Sekurang-kurangnya 30 terbunuh dan 102 cedera akibat letupan dan kebakaran di sebuah stesen minyak di Republik Dagestan di wilayah Caucasus, Rusia. Insiden di Makakala menyaksikan sebuah pesawat dikerahkan bagi memindahkan mangsa yang mengalami kecederaan parah ke Moskow. Letupan itu berlaku 9.40 malam waktu tempatan dan punca masih belum dikenal pasti. Seorang saksi menceritakan kebakaran bermula di tempat letak kereta sebelum merebak ke stesen minyak. Api dikatakan menjulang tinggi dari sebuah bangunan disusuli letupan kuat. Ia merebak ke kawasan seluas 600 meter persegi dan seramai 260 anggota bomba dikerah ke lokasi kejadian bagi memadam kebakaran. Arab Saudi menyarankan pemakaian semula pelitup muka kepada jemaah umrah yang mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bagi mencegah penularan penyakit berjangkit di kawasan sekitarnya. Saranan itu dibuat bagi memelihara tahap kesihatan jemaah umrah dan pengunjung kedua-dua masjid suci umat Islam berkenaan. Saranan itu juga adalah sebahagian daripada langkah pencegahan yang dikuatkuasakan Arab Saudi sejak bermulanya musim umrah 1445 Hijrah bagi warga negara dan penduduk tetam Arab Saudi serta negara-negara anggota Majlis Kerjasama Teluk GCC. Ia dikeluarkan beberapa hari selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan penyebaran varian Omicron baharu EG.5 dengan mengklasifikasikannya sebagai varian yang menjadi perhatian. Media Arab Saudi sebelum ini melaporkan Jabatan Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada Julai lalu mengedarkan hampir 2 juta pelitup muka kepada tetamu Ar-Rahman. Sekian untuk malam ini, saya Aziza Arifin dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.